Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Selamat datang ke channel Cikgu Murni. Hari ini Cikgu akan menerangkan sejarah tingkatan 3 bab 1 iaitu kedatangan kuasa barat. Jom kita lihat apa yang akan kita belajar dalam bab 1. Dalam bab 1 ini, murid-murid akan belajar 4 subtopik utama. Yang pertama, kestabilan dan kemakmuran negara. Yang kedua, faktor kedatangan kuasa barat ke negara kita pada abad ke-16, pada abad ke-17 dan 18, pada abad ke-19 dan juga ke-20. Seterusnya, kita akan lihat 1.3 di mana persaingan kuasa barat untuk mendapatkan tanah jajahan. Dalam 1.3 ini murid-murid akan lihat berlakunya perlumbaan kuasa-kuasa besar untuk mendapatkan tanah jajahan. Kemudian 1.4 kita akan lihat perbezaan strategi kuasa barat untuk menguasai negara kita, iaitu kita akan fokuskan kepada strategi Belanda dan juga strategi British. Seterusnya kita akan lihat subtopik yang pertama iaitu kestabilan dan kemakmuran negara. Pada akhir pembelajaran, murid akan dapat menerangkan kestabilan dan kemakmuran negara kita. Untuk topik pada hari ini, cikgu akan fokus kepada kestabilan. Jadi sebelum kita mula, cikgu ingin menegaskan di sini bahawa kita akan melihat kestabilan daripada 3 aspek. Yang utama iaitu kestabilan dari segi sistem pemerintahan dan struktur sosial. Yang kedua, sistem perundangan, dan yang ketiga, hubungan luar yang dijalinkan oleh negara kita dengan negara-negara lain. Okey, jom kita lihat. Yang pertama, kestabilan sistem pemerintahan dan struktur sosial. Okey, kita lihat dulu pengenalan. Negara kita mewarisi sistem beraja dan pentadbiran yang mantap. Okey, kestabilan di sini membawa maksud kukuh. Okey, stabil. Okey, yang kedua, sistem pentadbiran, perundangan dan struktur sosial masyarakat yang tersusun dan sistematik. Okey, sistem pentadbiran, perundangan dan struktur sosial yang sistematik. Maksudnya susunannya sangat cantik lah, tak ada masalah. Dan kemudian muafakat golongan pemerintah dengan orang yang diperintah menyebabkan kita dapat menjalinkan hubungan luar dengan negara lain dengan lebih berkesan. Okey, jadi yang pertama kita lihat dulu sistem pemerintahan. Kita menggunakan sistem beraja, iaitu di mana sistem beraja ini diwarisi dari Kesultanan Melayu Melaka. Jadi siapakah yang memainkan peranan? Kita lihat, Sultan mengetuai pentadbiran peringkat negeri, menjadi lambang kedaulatan negeri dan dibantu oleh kerabat diraja serta pembesar. Kalau kita lihat dalam gambar rajah ini, kita lihat Sultan berada di puncak. Sultan, maksudnya Sultan lah yang mengetuai pentadbiran di peringkat negeri. Kemudian dibantu oleh pembesar. Pembesar ini dilantik oleh Sultan bagi apa? Mentadbir jajahan ataupun daerah. Selain mentadbir jajahan dan daerah, pembesar ni juga berperanan untuk apa? Untuk menjaga keamanan, kemakmuran, kestabilan dan membantu mengekalkan kedaulatan negeri. Itu ialah tugas pembesar. Manakala di peringkat mukim ataupun kampung, penghulu yang memainkan peranan. Apakah peranan penghulu? Penghulu ni berperanan untuk menyampaikan arahan raja ataupun pembesar kepada rakyat. Seterusnya kita lihat. Ini ialah hierarki pemerintahan di Negeri Sembilan. Berbeza dengan negeri-negeri lain. Negeri Sembilan, hierarki pemerintahan di Negeri Sembilan paling atas diketuai oleh Yang Tuan Besar. Undang, lembaga,
buah pak, dan yang akhir sekali ialah anak buah dan ibu sokong. Okey, berbeza kan antara pentadbiran di negeri lain dengan Negeri Sembilan. Okey, apakah peranan ibu sokong? Siapakah ibu sokong? Okey, ibu sokong ni ialah individu yang mengetahui ataupun memahami dan menghafal adat dan asal usul kelompok kekeluargaan yang diwakili. Okey, Negeri Sembilan ni banyak jurai keturunan. Jadi ibu sokong ni lah yang mengetahui asal usul adat dan sebagainya. Orang yang arif tentang jurai keturunan. Jadi ibu sokong ni juga terlibat secara langsung dalam pemilihan dan pelantikan buah pak. Jadi ibu sokong ni lah yang akan berperanan untuk melantik dan juga memilih buah pak. Okey, seterusnya kita juga lihat sistem pemerintahan dan struktur sosial di Sarawak dan Sabah. Kalau di Sarawak, sistem kesukuan dan juga sistem kesultanan. Manakala di Sabah, sistem kesukuan sama dengan Sarawak, sistem kesultanan sama dengan Sarawak, dan bezanya di Sabah ada sistem ketua bebas. Okey, cikgu percaya yang ini kita murid-murid dah pun lihat semasa di tingkatan 2. Okey, seterusnya kita lihat kestabilan dari segi perundangan dan hubungan luar. Okey, jom kita lihat perundangan. Negara kita mempunyai sistem perundangan sendiri. Terdapat 2 jenis undang-undang, iaitu undang-undang tidak bertulis dan juga undang-undang bertulis. Okey, undang-undang tidak bertulis. 1, undang-undang bertulis. Jadi ada 2 jenis undang-undang. Yang pertama tidak bertulis dan yang kedua undang-undang bertulis. Okey, seterusnya kita lihat contoh undang-undang tidak bertulis. Contohnya ialah adat Adat. Okey, adat itu contohnya ialah adat perpati. Kemudian contoh undang-undang bertulis ialah Hukum Kanun Melaka, Hukum Kanun Pahang dan Undang-Undang 99 Perak. Kemudian bagaimana pula di Sarawak dan Sabah? Di Sarawak dan Sabah, peraturan hidup dan undang-undang berdasarkan hukum adat yang diamalkan secara tradisi serta turun-temurun melalui kepercayaan suku masing-masing. Okey, seterusnya kita lihat kestabilan dari segi hubungan luar. Kestabilan negara kita dilihat melalui hubungan luar dengan kestabilan negara kita dilihat melalui hubungan dengan negara luar dalam bentuk apa? Ekonomi, politik dan juga sosial. Pemerintah di negara kita ni berjaya memanfaatkan hubungan dengan pedagang British dan Belanda untuk kepentingan negeri masing-masing. Kebijaksanaan pemerintah tempatan menjalinkan hubungan diplomatik dan perdagangan menyebabkan mereka dapat meluaskan pengaruh, melindungi daripada ancaman musuh, memajukan ekonomi negeri dan menstabilkan sistem pemerintahan. Jadi itu sahaja untuk hari ini. Kita dah pun melihat kestabilan dari segi sistem pemerintahan dan struktur sosial, perundangan, hubungan luar. Okey, seterusnya kita uji minda. Okey, lengkapkan ruangan kosong di bawah dengan jawapan yang betul. Okey, apakah soalannya? Faktor yang menyumbang kepada kestabilan negara. Sebelum cikgu masuk kepada uji minda tadi, cikgu dah pun merumuskan faktor yang menyumbang kepada kestabilan negara. Yang pertama, jom kita lihat, mempunyai sistem pemerintahan. Okey, pemerintahan. Maaf ya, typo. Pemerintahan kosong atau sistem pemerintahan masyarakat tempat. Okey. Jadi, betul jawapannya itu mempunyai sistem pemerintahan beraja atau sistem pemerintahan tempatan. Seterusnya, soalan yang kedua, mempunyai undang-undang bertulis atau undang-undang. Apa jawapannya? Ya, betul. Tidak bertulis.
Ya, betul. Tepukan untuk diri sendiri. Okey, soalan yang terakhir. Menjalinkan hubungan dengan, apakah jawapannya? Ya, menjalinkan hubungan dengan negara luar. Betul. Berikan tepukan sekali lagi untuk diri sendiri. Okey, jadi itu sahaja untuk hari ini. Kita jumpa lagi dengan video akan datang. Semoga bermanfaat. Sebelum itu, jangan lupa like, share, komen dan subscribe. Bye.